Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Terima kasih diucapkan kepada semua hadirin yang menghadiri sesi usrah pada kali ini. Yang diadakan setiap 2 minggu sekali, kita selang-selikan bersama-sama dengan sama ada program tarbiyah maupun persuratan Islam. Saya ingin menyampaikan salam daripada Ustaz Abdul Halim Muhammadi kerana beliau tidak dapat menghadiri kuliah kita, usrah kita pada kali ini di atas keuzuran beliau, dan insya-Allah beliau akan digantikan oleh Dr. Razak. Untuk sesi usrah pada kali ini kita berbesar hati menjemput Datuk Mukhtar Syafi'i sebagai ahli Majlis Istisyari Wadah Pencerdasan Ummah. Dan kita alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehadiran yang berbahagia Datuk dapat menyerikan program kita pada kali ini pada bulan yang keempat, bulan iaitu siri usrah dalam konteks tarbiyah kali keempat untuk tahun ini pada 2021. Dan harapan kita dengan wujudnya siri-siri usrah yang diadakan pada tahun ini meningkatkan lagi komitmen kita sebagai ahli jamaah khususnya dalam konteks harakah Islamiyah. Jadi saya Dr. Masyita Sulaiman mewakili kluster tarbiyah dan persuratan Islam Nadwah Ilmuwan ABIM. InsyaAllah akan mengendalikan sesi usrah keilmuan pada kali ini yang dianjurkan oleh Nadwah Ilmuwan, Wadah Pencerdasan Umat, Wadah, dan juga PKPM, ABIM dan sebagainya. Dan kita insyaAllah pada hari ini kita akan diserikan dengan kehadiran penceramah kita, pembicara kita iaitu Datuk Mukhtar Syafi'i. Saya ingin membacakan sedikit daripada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dalam ayat yang kita sentuh sebentar tadi, ia mengajar kita bagaimana kita ingin menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan terbaik dalam kehidupan kita. Tidak kiralah dari segi perbuatannya, perjalanan hidup Rasulullah SAW, baik dari segi perkataan, takrirnya, dengan perbuatannya, dan keseluruhan sunnah Rasulullah SAW. Oleh kerana itu Allah menyuruh kita untuk menteladani Rasulullah SAW dalam hal yang berkaitan dengan kesabaran, dalam hal yang berkaitan dengan keteguhan, dalam hal yang mengikat tugas kita, keimanan kita, komitmen kita, kesungguhan kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa berlengah masa, saya dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Mukhtar Syafi'i, ahli Majlis Istisyari Wadah Pencerdasan Umat, untuk membicarakan secara panjang lebar tentang apakah yang dinyatakan, bagaimana sirah Rasulullah SAW menjadi satu penelitian dalam konteks harakah Islamiyah. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Puan Moderator Dr. Masyidah dan juga kepada saudara kita yang dapat kesempatan bersama-sama, sama ada yang hadir di dalam dunia maya ini ataupun yang mengikuti siarannya. Dan insya-Allah kita mengharapkan Allah Ta'ala terima semuanya itu sebagai amal soleh untuk kita semua dan terlibat di dalam apa yang disebutkan perbincangan tentang sirah Nabi SAW. Apa yang telah diberitahu kepada saya di sini, tajuknya ialah sirah Rasulullah, satu penelitian dalam konteks harakah. Sebenarnya tajuk ini sangat besar. Jadi saya terpaksalah membicarakannya dengan ringkas saja, iaitu kita melihat bahawa perkara yang menjadi pokok untuk kita capai ialah bagaimana kita boleh mengenali sebenarnya Nabi SAW dan sampai kepada peringkat kita mengikut apa-apa yang dilaksanakan dalam hidupnya dan kemudian dalam perkara yang berkaitan dengan kewajipan kita sebagai seorang Muslim mukmin, dan begitu juga kita dapat akhirnya merasa kasih dan cinta kepada Nabi SAW. Dan ini disebutkannya di dalam hadis yang memang selalu menjadi rujukan kepada kita, iaitu hadis yang menunjukkan tentang bagaimana wajib orang Islam itu mencintai Nabi SAW. Dan saya cuba bawakan apa yang telah disebutkan dalam riwayat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi. Yang diterjemahkan hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, terjemahannya, demi Allah yang menjadikan aku tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku menjadi orang yang paling dikasihinya. Jadi maknanya disebut di situ yang paling dikasihi di kalangan hidup kita ini, iaitu dibandingkan dengan anaknya ataupun bapaknya. Jadi di sinilah maknanya kalau sekiranya kita, tentulah seseorang kasih dan sayang kepada anaknya, kasih dan sayang kepada ayahnya, kepada ibunya dan kepada orang-orang yang disayanginya, maka Nabi kata belum sempurna iman sehinggalah kita merasa kasih dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan lagi satu riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi, ditambah lagi satu, wan nasi ajma'in. Maknanya selagi kita tidak mengasihi Nabi SAW,
dibandingkan dengan ayah dan anaknya dan juga mana-mana manusia lain, maka belum sempurna iman. Jadi inilah di antara perkara yang menjadi persoalan utama dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam yang beriman kepada Allah, yang menerima Nabi SAW sebagai pesuruh Allah yang menjadi tauladan kepada kita yang disebutkan tadi dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah itu merupakan contoh teladan atau ikutan yang paling baik bagi mereka yang mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhirat dan mengingat, yakni menyebut, sentiasa ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau berzikir, maknanya kita menyebut nama Allah, menyebut sifat-sifatnya dan menyebut ajaran-ajaran yang disampaikannya kepada kita. Itu semuanya kita dianggap orang yang mengambil contoh sebagai uswah hasanah. Jadi maknanya Nabi SAW itu dijadikan sebagai uswah hasanah. Kalau kita lanjutkan pemahaman kita tentang bagaimana sirah Rasulullah ini menjadi perkara utama dalam harakah. Jadi disebutkan dalam tajuk tu satu penelitian dalam konteks harakah. Jadi ini maknanya bukan sekadar kita tahu siapa Nabi Muhammad SAW, kita membaca sejarah hidupnya dan kita beramal dengan ajaran-ajaran yang dibawanya, tetapi lebih jauh daripada itu, supaya kita hubungkan seluruhnya dengan apa yang disebut sebagai gerakan sebagai seorang yang berada di dalam gelanggang pergerakan Islam, ya, yang itu dikatakan dalam harakah Islamiah. Jadi ini sebab tajuk dah diberi begitu, jadi saya kena melihat secara yang lebih mendalam, iaitu pertama sekali kita kena hubungkan antara perkara-perkara yang berkaitan, iaitu kalau kita menyebut sebagai sunnah Nabi SAW. Di dalam sunnah Nabi itu antara perkara yang kita dapati ialah perkara-perkara yang menjadi amalan dalam kehidupannya, yang menjadi contoh kepada kita untuk kita melakukan sebaik-baiknya. Dan begitu juga yang utama dalam perkara ini ialah akhlak. Sebab itulah dalam Quran menyebutkan bahawa Nabi SAW itu contoh teladan yang utama, sehingga disebutkan dalam bab akhlak, akhlak Nabi SAW menjadi pokok untuk kita ikuti dan kita pelajari satu persatu, kerana dipuji dalam Al-Quran dalam surah Al-Qalam misalnya ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahawa sesungguhnya engkau adalah di atas akhlak yang sangat mulia. Allah Ta'ala puji Nabi SAW. Dan dalam hadis, dalam jawapan Sayyidatina Aisyah, bila ditanya tentang bagaimana kamu melihat akhlak Nabi SAW, lalu Sayyidatina Aisyah mengatakan, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu ialah Al-Quran. Maknanya, kalau kita ambil sebagai satu panduan, kita mengatakan kita berpandu kepada Al-Quran, berpandu kepada sunnah,
Dan hal ini diikat dengan pemahaman kita tentang sirah Nabi SAW. Iaitu bila kita melihat Nabi SAW itu sebagai seorang yang menjadi contoh atau uswah hasanah, maka apakah di antara ciri-ciri uswah ini? Ialah ciri-ciri akhlaknya. Dalam kehidupan Nabi SAW seluruhnya, memang disebutkan dalam Al-Quran dengan jelas. Secara ringkas kita lihat, sirah Nabi SAW ini melengkapi perjalanan hidupnya daripada mula dilahirkan sampailah dia menjalani kehidupan dan kemudiannya sampai kepada umur 40 tahun mula menerima wahyu. Dan kemudian setelah 13 tahun di Makkah, Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan di Madinah menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin umat, pemimpin negara, sebagai orang yang menjadi contoh kepada tiap-tiap seorang daripada sahabat-sahabatnya. Itu selama 10 tahun. Jadi maknanya kalau kita lihat umur Nabi SAW seluruhnya 63 tahun. 40 tahun dia dibina dalam kehidupan di dalam masyarakat jahiliah, tetapi beliau selamat daripada mempunyai ciri-ciri jahiliah 100%. Jadi maknanya ini dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum menerima wahyu, Nabi SAW mengikut ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS. Yang nama ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu disebut Hanifan Muslimah. Maknanya sebagai agama Hanif yang juga sifatnya Islam. Sebab apa? Ajaran Allah Ta'ala ini, syariat Allah daripada mula, daripada Nabi Adam sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya Islam. Tetapi disebut dalam bahasa mengikut zaman masing-masing. Jadi nama Nabi Ibrahim disebut Hanifan. Kalau kita orang tanya agama apa Nabi Ibrahim itu, agamanya Hanif. Tapi Hanif itu tak jauh daripada Islam. Maknanya dia Islam sepenuhnya. Sebab itu Nabi Muhammad SAW telah beramal dengan ajaran Nabi Ibrahim ini di waktu beliau beberapa tahun sebelum menerima wahyu. Jadi sebab itu kalau kita dapati dalam sirahnya, Nabi SAW berulang alik, terutama sekali sepanjang bulan Ramadan. Beberapa tahun dia berada di dalam Gua Hira melakukan ibadat, sehingga isterinya Sayyidatina Khadijah membekalkan makanan. Dia hanya balik beberapa hari sekali, tapi boleh dikatakan berada di dalam gua itulah sepanjang bulan Ramadan. Sehinggalah pada bulan Ramadan ketika umur Nabi SAW 40 tahun, didatangi oleh lembaga yang belum pernah dilihatnya, yang dia perhatikan dia tak kenal. Ini satu lembaga, satu bentuk makhluk yang dia tak pernah jumpa sebelumnya. Lalu dia dengar suara, "Iqra' ya Muhammad." Lalu Nabi SAW menjawab, "Ma'ana biqari." Saya tidak pernah membaca. Sampai diulangi 3 kali. Nabi kita rasa takut. Sebab kalau kita lah juga, kalau kita boleh bayangkan, kita ada di dalam gua seorang-seorang. Tiba-tiba ada makhluk macam itu, kemudian memanggil namanya, suruh membaca, tentu kita pun takut. Jadi Nabi SAW sebagai dia manusia, dia rasa takut. Lalu lembaga itu memeluknya.
bila dia dah lega, dilepaskan balik, lalu dikatakan semula, Iqra' ya Muhammad. Nabi tetap mengatakan, Ma'ana biqari. Saya tidak pernah membaca. Sampai kali yang ketiga, setelah dilepaskan dan dia rasa tenang, lalu disebutkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi kita boleh perhatilah, itu dalam surah Al-Alaq, 5 ayat pertama. Dan ini disebutkan oleh para ahli tafsir, inilah wahyu pertama yang mengandungi 5 ayat dari surah Al-Alaq, mula dengan Iqra' sampai kepada Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi maknanya kalau kita perhatikan, perkara yang pertama disebut dalam wahyu pertama itulah Iqra', iaitu membaca. Artinya membaca ini satu daripada unsur untuk kita mengambil berat tentang ilmu. Kerana ilmu ini di antara cara kita untuk mendapatnya ialah dengan membaca atau belajar membaca, ataupun kita sentiasa tidak berhenti membaca. Dan yang paling utama, disuruh kita membaca Al-Quran. Jadi Nabi kita rasa seram sejuk, dia balik. Lalu dia balik ke rumahnya, dia minta isterinya Khadijah selimutkan dia. Lepas tu bila dah lega, baru Khadijah tanya dia, apa terjadi? Jadi diceritakanlah apa yang dia alami. Khadijah kata, aku rasa ini satu pertanda baik yang engkau alami dalam perjalanan hidup engkau. Jadi untuk tahu lebih lanjut, besok pagi kita akan pergi ke rumah Waraqah bin Naufal, iaitu sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Dia seorang beragama Nasrani dan dia hafal kitab Injil. Kita tanya dia. Lalu bila dijumpai Waraqah, maka dijelaskanlah, ini satu perkhabaran tentang Allah Ta'ala menerima doa engkau ya Muhammad, yang engkau selalu berdoa selama ini untuk minta diselamatkan umat manusia ini, untuk dibersihkan kehidupan mereka daripada jahiliah. Jadi maknanya dia mengatakan ini perkara baik yang kau dapati. Dan ulama-ulama tafsir menyatakan itu adalah wahyu yang pertama, dan begitu juga yang dijelaskan oleh Waraqah tadi, bahawa itu adalah wahyu daripada Allah. Dan Nabi kita bila tahu tentang wahyu ini, dia pun rasa ingin bertemu dengan yang membawa wahyu tadi, dan diberitahu itulah Malaikat Jibril yang sentiasa menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul-Rasul sebelum kamu. Jadi maknanya Nabi pun fahamlah. Pertamanya dia sudah berdoa minta Allah Ta'ala selamatkan kehidupan manusia, kerana zaman itu dikenali sebagai zaman jahiliah. Dan Nabi kita dalam sirahnya sangat nyata perjuangannya bergerak. Ini yang mungkin ada orang kita ambil dia punya semangat tu, kata gerakan Islam ataupun harakah Islamiah. Bukan hanya sebagai satu perjalanan hidup biasa, tetapi memulakan satu gerakan Islam bagi membersihkan kehidupan jahiliah yang berlaku sepanjang waktu. Ada setengah ulama yang mengatakan, dia kata lebih kurang 600 tahun selepas Nabi Isa, baru Nabi Muhammad SAW ini diutuskan, dan 300 tahun lamanya selepas Nabi Isa, kehidupan manusia terutama sekali di dunia Arab telah
bertukar menjadi kehidupan jahiliah. Jadi oleh sebab itu kalau kita nak ambil contoh, misal kata yang terlibat sebagai orang yang beramal dengan jahiliah ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kerana di dalam kehidupan Arab jahiliah, dia ada pesta tahunan. Jadi dalam pesta tahunan itu macam-macam pertandingan untuk mencari champion dalam tiap-tiap perkara yang dipertandingkan. Antaranya champion minum arak. Jadi Sayyidina Umar ni memang dia menang selalu. Jadi johan minum arak lah. Itu zaman jahiliahnya. Tetapi kita faham selepas dia masuk Islam, dia memang berputar, turn 360 darjah, menjadi orang yang sangat-sangat membela Islam. Ya. Jadi sebab itulah kalau kita perhatikan, yang dihadapi oleh Nabi SAW ialah bukanlah masyarakat yang mudah, tetapi masyarakat yang tenggelam di dalam jahiliah. Dan disebutkan oleh beberapa penulis sejarah mengatakan, bukan saja dunia Arab yang dikatakan jahiliah pada zaman itu, tapi dunia-dunia lain pun gitu juga. Walaupun misalnya Parsi maju, walaupun Rom maju, tapi mereka itu juga berada dalam kehidupan jahiliah. Sebab itu ada satu anggapan yang disebut, kalau zaman selepas berapa lama zaman Nabi SAW mengislamkan dunia ini, kemudian macam kita ni dah lebih daripada 15 kurun, ya. Kita berada dalam 1400 lebih. Maknanya mungkin benar yang disebutkan jahiliah ini disifatkan jahiliah moden yang ada sekarang. Jadi sebab itu maknanya ini menjadi tugas yang sangat besar kepada kita bila disebut kita meneliti sirah untuk dapat dihubungkan dengan dalam konteks kehidupan harakah. Jadi harakah Islam untuk nak menukar kehidupan yang tidak Islam itu, ataupun kalau nak pakai istilah jahiliah moden itu pun boleh, nak ditukar menjadi kehidupan Islam semula. Ya? Jadi kalau sebab itu kita perhatikan perbincangan ini terlalu panjang. Dan balik kepada kehidupan Nabi SAW, 40 tahun daripada zaman kanak-kanaknya sampailah dia dewasa dan sampailah dia berkahwin dan ada mempunyai anak, dan kemudian tu dia menerima wahyu. 13 tahun Nabi SAW menggerakkan harakah Islamiah sesuai dengan keadaan yang ada pada masa itu untuk mengislamkan orang Arab jahiliah. Tapi dia menghadapi tentangan yang dahsyat. Ini pun ceritanya sangat panjang dan kita tak dapat nak detail lah. Ini hanya sebagai melihat bagaimana yang disebut dalam tajuk ini dalam konteks harakah tadi. Maka oleh sebab itu, kalau kita perhatikan, yang sebenarnya Nabi kita terpaksa melihat dari sisi strategi perjuangan harakahnya. Adakah dia nak terus berada di Makkah atau dia kena cari tempat baru? Sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupannya, dia mencuba beberapa tempat. Di antaranya seperti yang kita maklum, ada penghijrahan sahabat-sahabatnya ke Habasyah. Ya? Tetapi Habasyah walaupun menerima baik sahabat-sahabat Nabi, tapi tak dapat nak dijadikan base kepada gerakan Islam untuk masa selanjutnya. Jadi sebab itu bila Nabi kita berhijrah ke Madinah, dia menghantar sahabat-sahabat yang faham menguruskan sahabat-sahabatnya yang ada di Habasyah itu untuk sama-sama berhijrah ke Madinah.
Nabi terpaksa menyewa kapal sebab Habasyah tu di seberang Laut Merah, dan kemudian tu bawa mereka yang daripada Habasyah ini ke Madinah. Jadi di Madinah bermula zaman baru. Jadi sebab itu kalau kita perhatikan di Madinah, Nabi SAW terpaksa menyusun kehidupan secara Islam. Base kepada yang pertamanya, dia mengajak sahabat-sahabatnya membina satu yang disebut perlembagaan Madinah, yang dalam bahasa asal disebut Sahifah Al-Madinah. Ini pun kalau nak dibincangkan panjang lebar, kerana isi kandungan Sahifah ini memberi kepada kita gambaran macam mana asas-asas kehidupan daripada kehidupan yang tidak Islam nak dibawa kepada kehidupan yang sepenuhnya Islam. Cuma bezanya Makkah pada peringkat 13 tahun Nabi kita berada di Makkah tak terima Nabi SAW. Hanya yang menerima hanya berapa ratus orang saja. Ada yang menyebutkan 313 orang, atau 315 orang, atau 316, atau yang paling banyak kata 318. Dan inilah yang berhijrah mula-mula. Dan yang lain-lain ikut berhijrah kemudian. Jadi maknanya 13 tahun Nabi kita bergerak di Makkah, tidak ramai yang menerima. Tapi nasib baik yang menerima Islam itu semangatnya sangat kuat. Dan nak berhijrah pun terpaksa berhadapan dengan rintangan-rintangan yang dahsyat. Jadi macam-macam ceritalah yang timbul. Jadi sebab itu Nabi kita nak berhijrah terpaksa menggunakan taktik yang sesuai. Sebab itu sebelum pergi ke jalan untuk menuju Madinah, Nabi kita beritahu pada Sayyidina Abu Bakar bersedia bila kita dapat isyarat Allah Ta'ala membenarkan kita bergerak, nanti kita akan bergerak. Lalu Nabi SAW minta Sayyidina Ali tidur di tempat peraduan Nabi SAW untuk nak menunjukkan masih ada orang di rumahnya. Kerana pada malam Nabi nak keluar rumah tu, rumahnya dikepung oleh beberapa puluh orang bersenjata daripada kalangan orang jahiliah Quraisy dan juga sekutu mereka. Kemudian dia terpaksa keluar dalam keadaan orang yang mengepung itu dan meminta Sayyidina Ali tidur di tempat tidur Nabi SAW. Dan dia pergi rumah Abu Bakar dan lalu mereka pergi ke Gua Thawr untuk mengambil perlindungan sementara. Disebutkan oleh ahli sejarah, Nabi kita berada di situ selama 3 hari 3 malam. Tujuannya supaya orang Quraisy bila dia tahu Nabi kita dah keluar daripada rumahnya, dia akan cari. Tapi dia cari maknanya bukanlah mudah untuk menemuinya. Akhirnya bila dah keadaan sesuai, Nabi kita keluar untuk nak menuju jalan ke Madinah. Jadi itu yang kita boleh perhati macam mana nak keluar rumah pun satu hal yang terpaksa berhadapan dengan kesukaran. Kerana musuh-musuh tidak membenarkan Nabi kita keluar daripada Makkah. Dan begitu juga kemudiannya bila Nabi kita dah selamat sampai di Madinah, sahabat-sahabatnya yang belum lagi berhijrah mengikut keadaan yang sesuai. Jadi Nabi kita masa berhijrah tu sahabat-sahabatnya yang sebahagian besar sudah berada di Madinah dah disuruh pergi dululah. Jadi sebab itu berita tentang pemergian sahabat-sahabatnya dari Mekah ke Madinah ni menjadi satu isu besar.
kepada kerajaan Quraisy dan mereka berhasrat untuk menghalang Nabi jangan keluar daripada Makkah. Kalau sebelum ini seolah-olahnya macam jangan ada di Makkah, pergi ke tempat lain. Tapi bila tengok ini dah jadi satu kaedah gerakan, jadi dia pun ditahan. Jadi Nabi kita terpaksa mencari jalan supaya dapat selamat sampai di Madinah. Jadi dipendekkan cerita, selamatlah Nabi SAW berada di Madinah dan dapat menyusun masyarakat. Tapi akhirnya telah kembali ke Makkah dan membuka Makkah dalam peperangan disebut Fathu Makkah. Jadi itu maknanya bukan maknanya dia pergi ke Madinah, dia tinggal aja Makkah, tidak. Tapi Makkah kemudiannya ditawan. Dan kemudian jadilah keadaan di tanah Arab berubah. Dan seterusnya kalau kita ikuti, Quran telah menjelaskan bagaimana masa di Makkah, cara hidup yang sesuai dengan keadaan di Makkah. Ini sebab itu kalau kita rujuk pada Quran, Quran itu ada surah-surah Makkiyah. Dan di Madinah pula dinamakan surah Madaniyah. Sebahagian besar selalunya daripada ayat-ayat itu, kalau yang Makkiyah memang turunnya di zaman Makkah. Kalau yang Madaniyah turunnya di zaman Madinah. Dia bukan mesti turunnya di Madinah, tapi ada setengahnya turun di Makkah juga. Tapi zamannya zaman Madinah. Itu beza ya. Dari segi perbezaan kandungan ayat Madaniyah dengan ayat-ayat Makkiyah tadi dapat menggambarkan kepada kita bagaimana perjalanan Nabi SAW dalam kehidupannya dari kehidupan Makkah dengan kemudiannya dengan kehidupan Madaniyahnya di Madinah. Dan oleh sebab itu, bila kita menyebut kita mempelajari sirah, maknanya kita kena mempelajari bukan saja kerana sirah itu sebagai satu pernyataan sejarah, tapi dia adalah pernyataan perjalanan hidup Nabi. Jadi perjalanan hidup ni maknanya kalau sejarah dia hanya cerita. Mungkin ada satu dua perkara yang dianalisa sebagai kandungan sejarah. Tetapi kalau sirah ni dia mempunyai pengertian-pengertian yang lebih dalam dan lebih halus lagi. Sebab itu dalam Quran pun ada sebut siru fil ard. Berjalanlah kamu di bumi untuk melihat bagaimana kejadian-kejadian yang berlaku. Jadi kita boleh lihat ayat siru fil ard ini beberapa kali diulang, merujuk kepada zaman. Misalnya zaman Nabi-Nabi dahulu, zaman kaum-kaum yang disebut dalam sejarah Al-Quran. Ya. Kemudian Nabi kita ini disebutkan perjalanan sirah kehidupannya. Maknanya secara yang lebih mendalam, lebih detail, lebih terperinci, perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mengembirakan terjadi dengan perkara yang menjadi kesusahan dan ancaman serta tribulasi yang dihadapi oleh Nabi SAW. Jadi oleh sebab itu kita perhatikan ada kaitannya yang sangat rapat antara kita mempelajari sirah dibandingkan dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah kita pelajari untuk memahami kandungannya dan menjadikan dia sebagai pegangan dan jadikan dasar dan juga jadikan amalan. Tapi kadang-kadang bila kita baca Quran, kita boleh faham dari segi bahasa. Tetapi mungkin kefahaman kita tidak sampai habis.
kerana dia ada segi-segi bahasa, segi-segi yang dilihat sebagai bahasa mendalam ataupun balarah atau bahasa sastera, dan begitu juga mengandungi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengandungi hikmah atau wisdom yang sukar untuk kita dapat dengan cara sekaligus. Oleh sebab itu, untuk nak faham ini semua, kita kena mempelajari sirah. Jadi sirah ini ialah pokoknya kerana bila kita tak faham Al-Quran, kita kena melihat dalam hadis, dalam sunnah Nabi. Jadi hadis menjelaskan maksud. Tetapi untuk memahami hadis, kadang-kadang kita juga tak dapat mengetahui dengan jelas, melainkan apabila kita melihat kepada latar belakang hadis itu. Dan ada hadis yang memang mempunyai pengertian sendiri. Ada berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan cara-cara menjalankan hukum. Misalnya dalam Quran kata, wa aqimus salah, wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Tetapi tidak diperincikan bagaimana nak salat. Tidak diperincikan macam mana nak bayar zakat. Itu baru dua perkara itu ya. Jadi perkara ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ditunjukkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara macam mana nak solat. Dan sebab itu Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku menunaikan solat. Dan begitu juga dalam zakat, dalam haji, dalam puasa dan lain-lain ibadat. Sebab itu dalam Quran ada menyebutkan tentang bagaimana kita wajib menunaikan haji, dan kemudian tu Nabi kata, khuzu anni manasikakum. Kamu hendaklah mengambil daripada aku cara manasik, cara detail satu persatu menunaikan haji. Jadi itu semuanya maknanya Quran ini diberi yang pokok. Tapi untuk memahami seterusnya, kena bergantung kepada hadis. Tapi untuk faham hadis pula, kita perlu kepada sirah. Bila perkara ini diucapkan? Sebab itu dalam ayat misalnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini, aku sempurnakan untuk kamu din kamu. Kalau kita terjemah agama aja takut tak cukup ya. Din kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kamu nikmat aku, yakni nikmat din Islam itu. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku redha kepada kamu Islam sebagai din, sebagai agama, sebagai cara hidup, sebagai budaya hidup kamu. Dan ini semuanya diambil daripada sirah. Bila ucapan Al-yawma akmaltu lakum dinakum ini diterima oleh Nabi, itu di masa Nabi berada di dalam ketika wukuf di Arafah, di haji wada'. Haji penghabisan, haji selamat tinggal. Maknanya tak lama lepas tu Nabi kita wafat ya. Jadi maknanya ayat itu menjelaskan dah sempurna dah agama yang nak disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu yang faham sirah ini, iaitu Sayyidina Abu Bakar, terus menangis. Dengar ayat itu, dia menangis. Ramai sahabat yang bertanya, kenapa engkau menangis? Ya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, bila dah sempurna Islam ini diturunkan, bila dah sempurna tugas Nabi SAW, maknanya Nabi akan dipanggil Allah SWT. Jadi dia faham itu ya. Jadi itu artinya nak disebutkan bahawa antara Al-Quran dan Sunnah dengan sirah, dia seperti tali yang dipintal tiga. Jadi maknanya kalau kita ni nak faham Quran, nak faham Sunnah, nak faham hadis, kita kena memahami sirah. Sebab apa? Sirah itu latar belakang seluruhnya.
contoh teladan, uswah hasanah, dan juga bagaimana nak mencapai peringkat kesempurnaan Islam itu. Kerana Islam ini disebut Islam yang syumul, Islam yang sempurna, yang menyeluruh, yang komprehensif. Dasar dia ialah pertamanya akidah, yang keduanya syariah, dan yang ketiganya akhlak. Ini semua kalau kita rujuk kepada ilmu, memang ada. Bagaimana ilmu yang kita boleh dapat memahami akidah. Ada beberapa jenis ilmu. Daripada ilmu tentang tauhid, sampai kepada ilmu tentang usuluddin, sampai kepada ilmu tentang pemikiran Islam. Ya? Saya tak sebut falsafah Islam, sebab falsafah ni dia pemikiran semata-mata. Tapi kalau pemikiran Islam, pemikiran yang berdasarkan kepada tauhid. Jadi oleh sebab itu, kita dapati banyak subjek-subjek yang membantu kita untuk mempelajari akidah. Begitu seterusnya, beberapa subjek yang kita dapati untuk memahami dan beramal dengan syariat. Jadi daripada ilmu dalam bahagian syariat ini, mula dengan solat, dengan ibadat, dan lain-lain ibadat, dan juga muamalat dan sebagainya. Oleh sebab itu, bila kita mengatakan dalam konteks harakah, maka kita hendaklah melihat Islam bermula daripada pembinaan syakhsiah Islamiah. Jadi ini maknanya kita dapat lihat Nabi kita walaupun hidupnya di dalam masyarakat jahiliah, tapi pribadinya dibina dalam bentuk syakhsiah Islamiah. Begitu juga bila dia membina kehidupan sahabat-sahabat, dia bina dalam bentuk syakhsiah Islamiah, kepribadian Islam. Ini contohnya misalnya Sayyidina Abu Bakar dan beberapa lagi contoh lain. Kalau kita perhati, Sayyidina Abu Bakar yang utama. Betul, orang yang di kalangan sahabat-sahabatnya memang ramai. Sahabat Khalifah yang 4 itu memang dibina oleh Nabi SAW secara langsung. Begitu jugalah kalau kita perhatikan di kalangan wanita. Pertama sekali, Sayyidatina Khadijah. Ini wanita yang paling istimewa. Dan dia faham cara hidup Nabi. Dia mengikuti dengan teliti perubahan-perubahan Nabi SAW daripada awal sampai akhir. Sehinggalah Siti Khadijah wafat di Makkah. Ya? Dan kemudian itu Nabi kita selepas itu berhijrah ke Madinah. Jadi kita perhatikan Nabi membina hidupnya dengan disebutkan tadi, membina kehidupan dirinya dan membina kehidupan sahabatnya. Dan inilah sebabnya harakah Islamiah ini ataupun Islamic movement dia boleh bertahan lama. Kalau kita perhatikan yang paling gemilang dalam sejarahnya disebutkan kurun pertama. Sebab itu dalam hadis Nabi ada menyebutkan khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun itu ialah kurun aku. Kurun aku ni maknanya kurun yang pertama lah. Mula daripada Nabi start Islamnya di Makkah dan kemudian dapat melaksanakan dengan jayanya di Madinah. Kemudian itu berlanjutan disambung oleh sahabat-sahabatnya dan para tabi'in sekitar 100 tahun. Sebab itu kalau kita ambil lebih kurang zaman Nabi itu asrun nubuwah dan kemudian itu zaman khilafah Rashidah, iaitu khulafah Rashidin memimpin, dan ada yang mengatakan 4 khalifah Rashidin itu yang pengganti Nabi. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lepas itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, lepas itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ada yang mengatakan tambah lagi satu, khulafah Rashidin 5, iaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tapi dia ni dalam kerajaan Bani Umayyah. Tapi maknanya kalau kita perhatikan selepas 4 khalifah ini berjaya melaksanakan
seperti mana yang ditunjukkan contoh awalnya oleh Nabi SAW dan dapat melebarkan pengertian itu sehingga sempurna kehidupan umat, maka kemudiannya berlaku beberapa penyelewengan ataupun manusia ini berubah sehinggalah dibetulkan kembali oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dari keturunan Bani Umayyah. Ya. Jadi itu sebab Nabi sebut kurun pertama, 100 tahun pertama lebih kurang. Lepas itu panjang lagi lah sejarahnya, itu lebih banyak kepada peringkat sejarah, melainkan golongan-golongan yang hidupnya bersama-sama dengan sahabat, kemudian itu mengambil contoh daripada sahabat yang disebutkan tabi'in ataupun tabi'in dan kemudiannya tabi' sampai banyaklah, sampai kita ni tak tahu berapa kali tabi'. Maknanya oleh sebab itu kita sepatutnya kembali kepada kehidupan Nabi SAW, kehidupan sahabat-sahabatnya, perjuangan yang ditunjukkan oleh generasi pertama, generasi kedua dan seterusnya sampai generasi kita dan kembali balik kepada Islam. Sebab itu mula daripada membina syakhsiah tadi. Jadi kita ni maknanya kena tengok baliklah. Adakah kita membina syakhsiah Islamiah untuk diri individu cukup ataupun tak cukup? Kalau tak cukup, kena dibina dengan sempurna. Base-nya 3 tadi. Akidah, syariah. Lepas tu akhlak. Dan akhlaknya contoh Nabi tadi lah. Kana khuluquhu Al-Quran. Itu contoh yang paling ideal. Jadi seberapa banyak yang kita boleh dapat, insya-Allah itu kejayaan kita. Jadi sebab itu kita tak boleh lari daripada membina syakhsiah. Dan seterusnya dia panggil membina keluarga. Membina keluarga Islam. Ya? Membina kehidupan di dalam keluarga Islam. Sebab itu kita dulu, saya ingat tahun 70-an dan 80-an kita mengadakan banyak usrah. Jadi usrah ni sebenarnya keluarga. Jadi yang kita nak biasakan supaya kita membina kehidupan orang yang terlibat dalam gerakan Islam ini supaya menjadi berkeluarga, satu keluarga. Kerana kita ambil semangat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya tidak ada lain. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi sama ada saudara kerana memang daripada satu kaum kerabatnya ataupun daripada satu keturunannya ataupun daripada satu keluarganya ataupun daripada satu kampungnya ataupun dari satu cara tempat kehidupannya, kawan-kawan sekerjanya, tapi kita base kepada ukhuwah Islamiah, maka dia bersaudara secara Islam. Makna dengan sendirinya orang yang beriman ini dia sudah terbentuk sebagai saudara. Kalaupun dia bukan adik kandung, kalaupun dia bukan sepupu, kalaupun dia bukan kaum kerabat, tapi dia berada di dalam kekeluargaan saudara seiman. Ya? Jadi itulah yang di antara yang kita perhatikan, ukhuwah Islamiah itu. Jadi kita bina keluarga. Jadi maknanya secara yang lebih jelas, kita berkahwin, kita ada isteri, kita ada anak, kemudian tu mungkin bila dah berumur macam kita ada cucu, jadi kita kena bina kehidupan mereka sebagai kehidupan keluarga Islam. Selepas itu disuruh kita membina kehidupan ummah. Maknanya berdasarkan kepada satu keluarga menjadi satu kumpulan manusia, dan kumpulan itu hendaklah mengikut pengertian keluarga yang dibentuk daripada cantuman individu-individu Muslim, individu-individu yang bersifat Islamiah dengan keluarga-keluarga yang bersifat Islamiah, dan kemudian
tercetus masyarakat yang bersifat Islam dan ini dibesarkan menjadi ummah. Kemudian itu kena membina yang disebutkan kehidupan kenegaraan Islam. Dan ini semua dah ada contoh Nabi dah buat dan dibesarkan, dilebarkan, ditambah tafsirannya oleh sahabat-sahabatnya. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam Quran cukup lengkap dengan undang-undang. Kemudian Nabi kita sudah membuat Sahifah Al-Madinah, Perlembagaan Madinah sebagai asas. Tetapi dalam perbicaraan misalnya, Nabi kita menjadi hakim tertinggi. Dan dia melantik sahabat-sahabatnya menjadi hakim atau melantik gubernur-gubernur dan sebagainya. Tapi perkara itu ada yang nyata disebut dalam Quran sebagai umara ataupun disebut tu waliul amr, tetapi tidak jelas dari segi pelaksanaan. Oleh sebab itu Sayyidina Abu Bakar membentuk selepas dia ambil contoh dan ambil giliran selepas Nabi kita wafat. Dan kemudian dipanjangkan lagi tafsirannya oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sebab itu kalau kita perhatikan di zaman Nabi, kalau bicara satu-satu kes, dia selalu mengambil ruang di tempat yang sesuai dalam masjid untuk jadi mahkamah. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar pun lebih kurang begitu juga. Kerana belum lagi begitu banyak masalah. Tapi bila zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau telah mengkanunkan undang-undang. Dan kemudian itu beliau mengadakan mahkamah-mahkamah. Dan beliau melantik hakim-hakim. Jadi sebab itu kita perhatikan, walaupun zaman Nabi mahkamah berjalan, undang-undang dikuatkuasakan, hakim ada, tapi secara resminya tidak, orang itu tak semestinya dia jadi hakim sepanjang masa, tapi kadang-kadang bila ada perang dia pergi jadi tentera, dia jadi mujahid. Tapi kalau masa Nabi suruh dia jadi imam sebab Nabi keluar daripada Madinah, gantikan Nabi SAW untuk jadi imam sembahyang berjemaah, maka orang itu dia pernah jadi hakim dan dia diminta jadi imam untuk mengimamkan solat berjemaah ketika Nabi pergi keluar daripada Madinah. Sebab itulah di dalam agama kita tradisinya disebut pemerintah yang tertinggi negara Islam itu disebut imam. Jadi kemudiannya dikenali sebagai khalifah, itu pun disebut dalam Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Itu jelas. Jadi selain daripada dia jadi khalifah sebagai pentadbir, sebagai orang yang menjadi rujukan tempat untuk menyelesaikan masalah, dia juga menjadi imam. Kerana pemimpin tertinggi Islam itu dia juga imam dalam solat, dihormati oleh makmum-makmum, ya. Sebab itu kalau sekiranya pasukan tentera masa berperang, mereka menjalankan tugas sebagai mujahid. Tapi di samping waktu yang sama, bila masuk waktu, mereka menjalankan solat dan ketua itu menjadi imam, ya. Jadi ketua negara jadi imam nombor 1. Jadi sekarang ni kita tengok ada beberapa yang perlu kita perhatikan untuk contoh teladan yang dapat dilaksanakan. Jadi saya rasa dengan memahami kedudukan sirah ini, di peringkat ianya membentuk kehidupan manusia ini daripada kehidupan yang secara kecil kumpulannya sampai kepada kehidupan ummah sedunia. Sebab itu dalam Quran pun ada sebut Allah Ta'ala jadikan manusia ni syu'uban wa qabailah, menjadi berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, macam-macam jenis, tapi bukan untuk berselisih faham, tapi li ta'arafu,
untuk mereka saling bekerjasama, kenal mengenal dan saling dapat melaksanakan kehidupan dengan baik, ya. Jadi sebab itu bangsa memang natural. Sebab itu kalau kita merujuk kepada misalnya kita membina negara, kita hendaklah merujuk kepada membina ummah ataupun membina satu kehidupan yang sifatnya Islam. Kita tak sebut membina negara bangsa. Dalam Islam kita tak sebut negara bangsa. Nation state itu yang daripada bukan Islam, tapi bagi kita membina satu umat. Jadi sebab itu dalam merujukan Quran, merujukan hadis, dalam merujukan contoh-contoh khalifah-khalifah yang dahulu, baik khalifah zaman Khalifah Rashidin ataupun Khalifah Bani Umayyah ataupun Bani Abbasiyah atau selepasnya, semua disebut sebagai ummah. Itu membina manusia ini dalam sifatnya sebagai satu pentadbiran negara yang tidak lari daripada kehendak Quran dan Sunnah. Jadi gitulah, saya ingat takat itu dulu. Jadi perbincangan ini dia boleh sampai panjang. Oleh sebab itu saya ingin mengemukakan satu barangkali cadangan lah kalau boleh buat, ya. Sebab dulu saya ingat kita dalam tahun 70-an, tahun 80-an kita ada usrah. Jadi usrah Abim pada masa tu, ini kena, usrah ni ada nama dia, tapi barangkali pelaksanaan kena diperkemas dan diperincikan, kerana usrah ni dia kena bilangannya tak berapa ramai. Bila tiap-tiap orang boleh ambil bahagian, baru usrah tu dikira berjaya menyerap ilmu. Jadi begitu juga kita boleh laksanakan di pusat-pusat pengajian. Misalnya kalau dulu masa saya di UIA kita adakan halaqah, kita panggil, ya. Jadi bila di musim tertentu usrah-usrah ini digabungkan untuk mendapat pemikiran yang percambahan ramai. Kemudian itu diadakan usrah-usrah peringkat, kalau yang kecil ini peringkat ranting ke peringkat apa, maknanya kita agama yang kumpulan-kumpulan kecil digabungkan 10 kumpulan kecil misalnya di peringkat satu daerah. Kemudian itu usrah peringkat negeri, usrah di peringkat pusat. Itu dulu kita dah buat. Tapi barangkali oleh kerana dah beberapa puluh tahun kita lalui, jadi perkara ini pun sudah agak longgar. Tapi sekarang ni dengar macam semangat tu agak kuat. Jadi ahli-ahli Abim yang baru nampaknya mempunyai semangat yang tinggi, dan ini diikuti dengan beberapa yang disebut macam wadah dan sebagainya. Jadi itu semua oleh kerana dari segi undang-undang kita tak boleh nak jadi belia sepanjang umur, ya. Walaupun dalam Quran fatan amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dalam surah Al-Kahfi itu dia tak kira umur. Semuanya bila semangat dia semangat muda, semangat dia semangat Islam, disebut fatah. Fatah ni pemuda atau pemudi, ya. Jadi sebab itu nak bina usrah ni di kalangan ahli-ahli yang lelaki dan juga kalangan ahli-ahli yang perempuan. Dulu kita pakai usrah helwa dan sebagainya. Jadi begitulah satu. Yang keduanya dari segi ilmu, nak faham secara detail yang tadi tu, kita kena adakan seminar-seminar setiap masa di peringkat-peringkat. Saya ingat dulu kita mengutamakan seminar pendidikan Islam. Jadi kita adakan seminar itu, mula-mula kita base kepada pusat-pusat pengajian. Pusat-pusat pengajian tinggi, pusat-pusat pengajian menengah dan lainnya. Sehingga maknanya tiap-tiap ahli yang ada itu dapat peluang untuk mendalami ilmu, bukan hanya belajar tetapi juga dia ditarbiahkan. Jadi ini lagi satu istilah, ya.
tadris dengan ta'lim, lain dengan tarbiyah. Kemudian tu ada hubungannya antara dakwah, tarbiyah dan jihad. Itu semuanya dia tak lari. Walaupun jihad ni tak semesti perang saja jihad, tapi maknanya kalau menghadiri usrah pun, kalau dalam rangka tadi, dia akan merupakan satu jihad. Sebab bukannya senang nak buat aktiviti mingguan misalnya, aktiviti bulanan, aktiviti bermusim, berapa kali setahun, aktiviti yang bersifat mencabar keselesaan diri. Sebab itu kita dulu pilih hari Isnin malam Selasa. Isnin puasa, berbuka sama-sama. Lepas tu kita usrah malam tu. Usrah kita ada asasnya ada tiga perkara. Pertama, mempelajari tafsir Quran. Yang keduanya, mengambil satu atau dua hadis. Yang ketiganya, perkara-perkara yang berkaitan kehidupan dalam disebut isu semasa, supaya setiap orang faham. Kalau macam sekarang ni, kita kena limit lah isu semasa sekarang ni banyaklah, terutama sekali dia tak boleh campur politik per se, tapi ilmu politik boleh. Kalau kita tak ada politik, kita tak faham, diperbodohkan oleh orang lah. Jadi sebab tu kita kena memahami sebabnya. Dan ini dibuat secara ilmu, bukan secara sentimen, bukan secara semangat-semangat, tapi untuk faham betul-betul satu-satu isu. Jadi saya rasa itulah di antara cadangan yang kita dah buat dulu, jadi kena dihidupkan, semula diperkebaskan, diperbaiki dan ditambah lagi. Sambil begitu kita menambah ahli, kita membentuk ahli dari satu kampung ke satu kampung, dari satu unit usrah ke unit yang lain, daripada satu peringkat ke satu peringkat, dan kita mengadakan pertemuan-pertemuan yang sifatnya sama ada disebut setengah tahun atau suku tahun, atau sebagainya lah, sesuai dengan kemudahan yang ada. Wallahualam, setakat tu dululah. Kalau ada apa-apa yang kawan-kawan lain nak tambah, silakan. Dan memang ceritanya panjang lagi. Wallahualam. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Datuk Mukhtar di atas penerangan yang panjang lebar berkaitan dengan kepentingan sirah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sebagai seorang penggerak dalam gerakan Islam. Antara intipati yang disentuh oleh Ustaz sebentar tadi ialah tentang bagaimana pentingnya untuk kita membina syahsiah individu Muslim. Dari segi akidahnya, syariahnya dan juga akhlak. Yang kedua, bagaimana kita membina keluarga Islam, di mana kita terapkan apa yang dinamakan sebagai ukhuwah Islamiyah dalam pembinaan keluarga. Seterusnya membina kehidupan ummah itu yang dibentuk melalui cantuman-cantuman individu-individu Muslim membawa kepada masyarakat Muslim, ummah Islamiyah secara keseluruhannya, dan pembentukan kenegaraan Islam. Itu di antara beberapa aspek-aspek bagaimana kita menghayati kehidupan perjalanan sirah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, yang seharusnya dijadikan sebagai satu iktibar yang sepatutnya kita jadikan idola dalam kehidupan kita sebagai penggerak Islam. Namun begitu, mungkin salah satu daripada persoalan saya ingin kemukakan persoalan di sini. Kalau kita lihat gerakan Islam sejak kebelakangan ini menghadapi pelbagai rintangan yang Datuk sebut tadi sebagai mihnah, tribulasi, halangan-halangan yang sangat perit dalam perjuangan. Dan kita melihat pelbagai
mihnah ini berlaku ke atas umat Islam di Algeria, contohnya di Tunisia, di Mesir, semasa pemerintahan Mursi, dan di Palestin, daripada dulu sampai sekarang. Dan di merata tempat di seluruh pelosok dunia, umat Islam ditindas. Begitu juga dengan gerakan-gerakan yang cuba untuk melumpuhkan usaha-usaha yang dibangunkan oleh gerakan Islam. Dan ini didalangi oleh kuasa-kuasa besar dunia yang kita tidak nafikan. Dan kita faham bahawa ini merupakan salah satu daripada sunnatullah, sunnah orang berjuang, yang perlu berhadapan dengan mihnah dan tribulasi. Persoalannya di sini ialah bagaimana kita melengkapkan diri kita sebagai ahli gerakan Islam untuk menghadapi cabaran-cabaran yang bakal melanda umat Islam keseluruhannya, dan bagaimana kita membina daya tahan ini khususnya dalam pembentukan individu syakhsiah Muslim yang menepati kehendak perjalanan sirah Rasulullah SAW. Itu saja soalan saya buat round pertama ni. Ya, sebenarnya dalam soalan tadi pun dah ada jawapan. Ya, maknanya kita perlu menyedari itu adalah satu daripada ujian Allah Ta'ala. Dan kalau ujian Allah Ta'ala, maknanya kita kena terima sebagai satu cara yang positif. Oleh sebab itu, kita kena cari apa salah kita. Kalau kita ambil Palestin sebagai contoh tadi, apa salahnya orang-orang kita di Palestin ini sehingga timbul mihnah yang begitu berat. Begitu jugalah kalau di tempat lain. Sebenarnya pembinaan yang disebutkan tadi sama ada daripada pembinaan syakhsiah secara peribadi individu sampai kepada peringkat ummah, sampai kepada peringkat pembinaan daulah. Ini ada istilah yang kadang-kadang dipakai oleh kita dalam gerakan Islam, membina daulah Islamiah. Jadi maknanya ada kesilapan di mana-mana. Oleh sebab itu kalau kita nak perbetulkan ni, kena bermula balik daripada satu peringkat ke satu peringkat. Oleh sebab itu kalau sekiranya kita ni mempunyai pimpinan yang sedar tentang kedudukan yang diperlukan, yang dilihat dari segi sirah Nabi tadi, tentulah kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik. Kalau orang menggunakan senjata untuk memerangi kita, kalau kita mampu, kita boleh lawan dengan yang lebih kuat daripada itu. Tapi kalau kita tak mampu, kita kena cari jalan bagaimana ianya dapat diselesaikan melalui ilmu dan juga kebijaksanaan. Al-ilmu wal ma'rifah. Al-ilmu wal hikmah. Ya? Jadi maknanya kalau sekiranya kita nak supaya musuh kita menghormati kita, kita kena tunjukkan kebijaksanaan kita dan kebaikan kita. Sehingga kalau kita tak kuat, musuh memusuhi kita, kita lawan dia, memang kita akan habislah. Ya? Tapi ini sebagai contoh sajalah. Di mana untuk nak melihat bagaimana sehingga kita betul-betul dapat kembali kepada contoh yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mewarisi daripada sirah Nabi ini. Kita kena pelajari secara yang lebih sungguh-sungguh, bukan hanya pada nama saja. Sebab itu kita kalau susun seminar misalnya, kita kena ada satu rangka, kena ada silibus dia. Kita nak buat apa dulu, kita nak bincang apa, setakat mana dia punya ruang lingkup. Lepas itu baru kita dapat melihat ada permasalahan. Dan kita melihat ini, masalah yang disebut tadi itu bukan hanya masalah di kampung kita, bukan hanya masalah di negara kita, tapi masalah di seluruh
tempat yang ada umat Islam. Jadi ini memanglah kalau nak dilihat, memang itu masalah kita dan kita tak boleh lari daripadanya. Cuma kena memerhatikan kesesuaian setiap satu masalah ataupun mehnah yang dihadapi tadi, sehingga kita kalau kalah pun tak rugi. Kita termasuk di dalam bahagian mati syahid kerana mempertahankan Islam yang sifatnya sifat yang syumul tadi, ya, dan Islam yang base kepada kehidupan akidah yang murni dan berdasarkan kepada cara amalan yang disyariatkan, dan begitu juga dengan cara-cara akhlak Islamiah, dari segi bahasanya, dari segi kelakuannya, dari segi cara tindakannya, dan semua hal-hal yang disebutkan sesuai dengan akhlak Islam yang disebut dengan ringkasnya kana khuluquhu al-Quran. Wallahu a'lam. Itulah yang barangkali ada kawan-kawan lain yang boleh tambah lagi lah. Okey, saya membuka persoalan-persoalan yang sekiranya ingin dikemukakan kepada yang berbahagia, Datuk. Okey, dipersilakan. Ya. Boleh dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengar ya, boleh dengar. Boleh dengar ke? Sikit tahu boleh dengar. Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sambungan pada apa yang Datuk sebutkan tadi tentang dua hal. Yang pertama tentang kurun yang terbaik, khairul qarni adalah kurun Rasulullah SAW. Waktu yang sama juga Datuk menyebutkan tentang 4 orang sahabat yang Nabi sendiri menterbiahkan mereka, dan di sana saya mendapati bahawa ada sebagai kita punya ada beberapa faktor ya yang menjadikan sebuah masa itu menjadi yang sangat dikatakan sebagai bertamadun, ya. Bahkan juga dalam hal nak bernegara hari ini ada 4 faktor. Pertama, kita lihat individu kita yang Nabi kita SAW yang bentuk saksiah mereka. Misalnya, ini maknanya ada semuanya ini adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. 4 orang ini kita lihat bahawa pertama Abu Bakar As-Siddiq, ya, iaitu lambang kepada pemantapan akidah dan ilmu, ya. Maknanya kita sebut Abu Bakar Siddiq, maknanya mestilah ada faktor akidah yang mantap dan terkait dengan akidah berasas pada ilmu pengetahuan. Kemudian tokoh yang kedua kita ada Sayyidina Umar Al-Khattab, ya. Seorang yang juga dengan tidak kurang dari segi maknanya kelebihannya adalah dari segi pentadbiran negara. Artinya beliau merupakan orang yang mempunyai azam yang kuat, keberanian yang tinggi dalam sebagai tokoh mentadbir negara. Itu faktor kedua. Pertama tadi akidah yang mantap, base pada ilmu, kemudian tokoh yang boleh menggerakkan dan juga boleh mantapkan pengurusan negara dengan ketokohan Sayyidina Umar. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi. Ini ada pada Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita bagaimana Sayyidina Abu Bakar hanya dengan kaya yang ada pada dia, bagaimana dia infak dia, bagaimana dia memberikan bantuan kepada orang-orang yang tak berada, maknanya kita lihat ketuhan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman Affan. Jadi mana pertama tadi Abu Bakar, akidah yang mantap, Sayyidina Umar, pentadbiran yang mantap, yang ketiga ekonomi yang mantap. Kemudian kita ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan juga sebagai tokoh, bagi seorang tokoh yang ketenteraan dan juga mempunyai akhlak yang tinggi. Jadi saya dapat lihat bahawa 4 tokoh ini maknanya merupakan asas yang cukup penting bagi pembinaan sebuah tamadun dan negara. Kalau ini dapat kita ambil lah, ya. Ini mana hasil daripada pada zaman Rasulullah SAW, Allah Ta'ala datangkan 4 orang ini nanya sebagai pengetahuan pada kita bahawa dengan ada kombinasi antara faktor ini, maknanya
akan membina sebuah tamadun dan negara yang mantap. Jadi kalau maknanya kalau kita nak ambil mana apply mana kita inilah merupakan satu fenomena yang sifatnya universal, yang sifatnya yang bagi saya bahawa asas-asas yang penting dalam membina sebuah negara. Jadi mana itulah kalau saya dapat berikan sedikit mana ini melalui artinya pandangan dan pemerhatian kita, dan juga yang kedua dengan Rasulullah SAW bahawa sebelum pada itu kita ada misalnya Nabi Musa AS dengan membawa syariat penuh dengan syariat artinya Tauratnya ya dengan artinya Taurat, kemudian diikuti dengan Sayyidina yang sifatnya itu maknanya lebih kepada pembentukan dari segi minda yang sifatnya materialistik ya. Kemudian akhirnya didatangkan Nabi Isa AS mengkoreksi syariat yang lama, tetapi pendekatannya lebih kepada kerohanian. Tidak ada aspek kenegaraan. Kemudian dengan suasana ini Allah SWT turunkan Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan di sinilah adanya merupakan sebagai membawa kepada satu perimbangan di antara dua tadi ya, maknanya betullah Islam itu sifatnya tawazun yang ada apa dalam bahasa kita maknanya dia harmonize ya, ataupun merupakan sebagai satu sistem kehidupan yang sifatnya wasatiyah. Jadi memang kita lihat Islam itu maknanya bukan saja lengkap tapi wasatiyah artinya. Jadi artinya kepentingan dunia dan akhirat itu maknanya kita lihat dengan keadaan ini kita lihat segala syariat yang Rasulullah SAW bawa itu maknanya syariat yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dalam keadaan apa zaman sekalipun. Kerana itulah disebutkan yang Nabi akhir zaman yang dijadikan bahawa inilah dia syariat yang Rasulullah bawa, syariat Islamiah yang sifatnya yang syumul, wasatiyah, tawazun, dan apa sahajalah maknanya kebaikan ada pada kita. Itulah sebagai apa yang kata yang dapat saya berikan sedikit sebagai sambungan daripada apa yang Datuk Mohtar yang saya faham daripada Datuk Mohtar sebut tadi. Itulah saya dapat tangkap itulah keadaan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya. Itulah yang dapat. Mungkin Datuk boleh uraikan lagi lah. Saya sekarang tak mulut kata apa ni tak apa sihat sikit nak cakap. Ya. Macam tu. Okey, kalau tidak ada soalan, okey, Ana ada satu soalan bagaimana kalau kita lihat pada hari ini generasi muda seringkali menjadikan artis, menjadikan golongan-golongan yang tidak bermodelkan kepada akhlak Islam dijadikan sebagai model ikutan mereka. Okey, bagaimana kita nak tarik mendekati generasi muda ini supaya perjuangan dakwah Rasulullah SAW menjadi satu inspirasi khususnya kepada mereka-mereka yang nak belajar berkecimpung dalam gerakan Islam, yang baru nak mengenali gerakan Islam. Mungkin ada saranan daripada yang berbahagia, Datuk. Tadi dah disebut ada keadaan jahiliyah yang dialami oleh Nabi SAW. Jadi bila masa berlalu, manusia ni dia jadi jahiliyah balik. Sebahagiannya lah ya. Begitu juga kalau kita rujuk kepada sejarah zaman Nabi-Nabi dahulu. Begitu juga. Bila dah betul dah, lepas tu dia rosak balik. Jadi kita sekarang ni mengalami keadaan pelbagai. Ada yang memahami bagus, ada yang tak faham, ada yang tak mahu faham, ada yang suka kepada yang bercanggah dengan orang lain. Jadi ini semua ni maknanya ada banyak tugas lah kena dihadapi. Oleh sebab itu kita perlu kepada mangkali dapat memperincikan dari segi orang muda. Kita nak ambil dia umur berapa sampai berapa.
apa masalah dia. Dan kita ada orang muda yang mempunyai semangat yang baik, ada ilmu yang bagus. Jadi kita boleh susun elok-elok, tugaskan mereka untuk tolong membetulkan. Dan itu bukan perkara asing. Kerana apa? Contoh-contoh yang kita lihat dalam perjalanan sirah tadi, seluruhnya dapat membantu untuk kita, pertamanya memahami masalah, yang keduanya mengambil peluang untuk membetulkan masalah itu. Jadi masalah ni macam-macam lah. Ada yang berat, ada yang ringan, dan ada yang kecil, ada yang besar. Ya? Jadi itu semua kena ditangani dengan baik. Dan ini menambahkanlah apa yang disebut peluang untuk kita menjalankan usaha di peringkat yang dinamakan dakwah secara keseluruhan, ataupun di peringkat tarbiyahnya, ataupun di peringkat jihad yang dikehendaki. Jadi maknanya itu semua tu kena lihat satu persatu dengan baik dan dihadapi dengan berkesan. Jadi nak sebut macam mana, itu kena ambil satu-satulah. Jadi kalau contoh misalnya sekarang ni budak-budak kita ni ada yang belajar dah bagus dah, tapi suka kepada contoh-contoh yang negatif. Jadi maknanya apa salahnya pada ilmu yang dipelajari? Mungkin ilmu itu ada juga kekurangan, atau ilmu itu tak ada salah. Tapi yang kurang ialah tarbiyah, pembinaan diri, ya? Yang tidak cukup. Sebab itu ini kewajipan kepada pihak berkuasa yang menyusun cara-cara pendidikan. Sebab itu saya sebut tadi ada beza antara tadris, ta'lim, tarbiyah, ya? Ta'dib, itu lagi. Jadi banyaklah. Mana kita kena bagi yang bertanggungjawab menentukan penyelesaian masalah di peringkat yang boleh ditangani. Di peringkat yang umur sekian, dia kena faham betul di peringkat mana dan apa kaedahnya. Kaedah dia ni kaedah dakwah ke, kaedah tarbiyah ke, kaedah ta'dib ke, atau memadai dengan ta'lim dan tadris, ya? Jadi maknanya ta'lim dan tadris ni kena akhlak dah bagus, cuma dia kurang ilmu. Kemudian tu kena sampai kepada peringkat dia mempunyai ilmu, makrifah, dan juga mempunyai adab, mempunyai kebijaksanaan. Itu semua tu kena dilihat dari segi cara kita menghadapi cabaran-cabaran yang disebutkan tadi. Jadi begitulah makna satu persatu kena disukat mengikut keadaannya dan kena ambil tindakan mengikut keperluannya, dan juga supaya orang yang menjalankan tindakan itu memang dia berwibawa di peringkat dia. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih yang berbahagia Datuk. Kita ada soalan daripada penyelaras kluster tarbiyah. Okey, Dr. Razak. Okey, mungkin boleh sebut, boleh nyatakan di situ. Okey, soalan yang dikemukakan. Silakan. Suara tak dengar. Itu dia. Oh. Okey, mungkin Ana boleh sebutkanlah soalannya di sini. Dr. Razak menyatakan boleh Datuk senaraikan tak buku-buku rujukan yang mungkin baik khususnya dalam mendalami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa yang saya tadi tak sempat nak sebutlah. Yang bagus antaranya Sirah Ibnu Hisham. Itu ada terjemahan. Dia asal Arab. Terjemahannya dalam bahasa Inggeris ada, dalam bahasa Melayu pun ada, dalam bahasa lain lagi pun ada. Kemudian ada satu buku sirah yang besar. Ini
boleh nampak lah. Ini 5 volume ni. Ini dia panggil tajuk dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam Encyclopedia of Sirah. Ini ada 5 macam ni. Ini yang pertama. Jadi maknanya itu memang dia ambil masa sangat lama untuk menyiapkan ini dan juga memang kaya dengan ilmu sirah. Kemudian tu yang saya rasa yang kita boleh rujuk banyak lagi lah dalam bahasa Arab yang saya sempat ingat bila disebut tadi tu, Sirah Ibnu Hisham yang asalnya daripada gurunya itu Ibnu Ishaq ya. Dan ada, kalau kita perhatikan di samping kitab-kitab yang sirah yang ada tu, kita boleh juga manfaatkan. Saya rasa dulu Ustaz Siddiq Fadil ada menyampaikan masa dia jadi Presiden ABIM ke atau masa dia pemangku Presiden. Itu satu apa tu ucapan peresmian itu muktamar. Itu garis besar haluan perjuangan. Itu kalau sekiranya nak merujuk itu boleh carilah buku tu. Buku tu tak besar sangat. Mungkin sebab ABIM ada arkib dia, mungkin itu dah masuk arkib lah, kena carilah ya. Dan di situ ada rujukan. Jadi kalau sekiranya kita merujuk kepada buku itu, dalam buku tadi ada menyebutkan buku-buku yang lain yang kita boleh jadi panduan. Jadi takat tu ya saya boleh beritahu. Jadi Dr. Ishaq boleh ni ya. Dr. Razak ya. Jadi boleh. Terima kasih tu. Terima kasih. Dengar tak? Okey dengar. Okay. Ya. Okey, mungkin Datuk boleh bagi sedikit pandangan lah. Kalau dulu gerakan ABIM sangat terkenal dengan tarbiyah ruhiyah bagaimana kita membina individu Muslim melalui usrah Okey, walaupun kita masih lagi meneruskan sistem usrah itu, kalau dulu sistem usrah kita ada perkadiran, kita ada tamrin, kiadi dan sebagainya. Kita juga ada beberapa amalan yang perlu dilakukan oleh ahli gerakan. Namun begitu kita lihat ada juga fenomena-fenomena yang kita lalui, iaitu walaupun mereka telah ditrain di peringkat sekolah, di peringkat universiti, kadang-kadang berlaku juga fenomena-fenomena mereka yang gugur di jalan dakwah. Bukan tak faham tapi ada kalanya disebabkan situasi cabaran-cabaran tempat kerja mungkin kan, situasi itu terpaksa menyebabkan seseorang itu mungkin terpaksa tawakuf seketika. Jadi macam mana pandangan Datuk sendiri dalam berhadapan dengan isu seperti ini? Seharusnya dalam diri individu gerakan Islam, sebenarnya Datuk dah ada sentuh perkara ini tentang daya tahan tadi. Tapi bagaimana nak menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan as-suqut fi tariqatud dakwah, iaitu mereka-mereka yang gugur di medan dakwah. Belum sempat habis perjuangan lagi kan. Jadi gugur di tengah jalan. Disebabkan beberapa cabaran tadi. Ya, kalau sekiranya kita ambil kira barangkali dari segi bilangan tak banyak. Tapi apabila ada yang gugur ni, itu masalah kita lah. Oleh sebab itu perlu diatasi. Kita mempunyai pimpinan di setiap peringkat. Oleh sebab itu jadi tanggungjawab kepada pimpinan tadilah untuk nak mencari jalan. Dan begitu juga saya rasa dari segi tarbiyah tadi,
dia tengok mana yang kurang. Tarbiyah akliyah dari segi ilmu. Tarbiyah dari segi kemahiran. Ya? Macam-macam jenis kemahiran. Itu ikut keperluan dan ikut kemampuan orang tu. Minat dia dan sebagainya. Dan tarbiyah ruhiyah. Jadi tarbiyah ruhiyah ini yang agak sukar untuk nak digarap. Sebab dia sekali dengan ada ilmu dan juga amalannya yang berterusan. Ialah katakanlah begini saja. Kalau puasa sunat boleh membentuk roh dalaman kita. Jadi dia kena konsisten. Kena istiqamah dengan puasa sunat itu. Kalau dah biasa puasa Isnin Khamis, maknanya jangan tinggal. Melainkan kalau ada halangan yang besar. Kalau dia boleh tambah puasa sunat hari Isnin dan Khamis, tambah dengan hari-hari putih, ya, ataupun dengan hujung bulan atau awal bulan, semua tu. Kemudian begitu juga yang mudah untuk dikerjakan tapi kena biasa, iaitu solat-solat sunat yang muakkadah. Ya? Ini memang dapat membantu untuk bentuk ruhiyah tadi. Tapi maknanya kena semua tu istiqamah. Jangan buat banyak-banyak terus, buat sikit-sikit, tapi istiqamah, konsisten. Jadi apa nama adwamuha wa in qalla. Sebab Nabi kata ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal-amal seumpama itu yang dilakukan Allah Ta'ala sangat suka, tapi yang lebih istiqamah dilakukan. Jadi mana adwamuha tu mana dia berkekalan. Jadi kalau buat sesekali satu musim sembahyangnya kuat, lepas tu tak sembahyang, itu tak betul lah. Satu musim puasanya banyak, lepas tu tak puasa-puasa. Jadi semua tu kena diatur sendiri dan kena ada contoh teladan daripada pimpinan tadi. Dan sekadar untuk nak bersama-sama, maknanya kalau macam dulu kita biasakan kita puasa, saya sebut hari Isnin, buka puasa sama-sama malam Selasa, dan maknanya kita lakukan usrah waktu itu. Jadi kita dapat banyak perkara. Pertama sekali, puasanya sepanjang hari itu mendidik kita. Yang keduanya, kita sama-sama buka puasa berjemaah, makan sama-sama. Lepas tu kita semayang berjemaah. Dan kemudian tu kita menjalani acara-acara usrah dan kita dapat di situ ilmu, dapat pandangan-pandangan, pengalaman-pengalaman daripada kawan-kawan. Misalnya kalau macam kita dalam acara usrah, kita merujuk kepada ayat berapa dari surah berapa. Kita memang sambung-sambung. Tiap-tiap orang dalam ahli usrah tu bawa satu tafsir yang berbeza. Jadi di samping makna kita dapat memahami ayat itu, kita dapat dengar pendapat pentafsir-pentafsir yang daripada sumber yang berlainan. Ada yang bawa tafsir bahasa Inggeris, ada yang bawa tafsir bahasa Melayu, ada yang bawa tafsir bahasa Arab dan sebagainya lah. Sehingga ada beberapa kitab tafsir yang menjadi rujukan di satu waktu itu. Jadi itu contoh ilmu lah, ya. Jadi maknanya kalau tarbiyah akliyah, tapi kalau tarbiyah ruhiyah dari itu kena betul-betul menjurus kepada individu yang khusus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Boleh saya sentuh sedikit, Dato' Mohtar? Ya, silakan. Silakan. Banyak pun tak apa. Tak ada, sikit je. Memang amat menarik dan amat memberi kesan kepada saya tentang keilmuan, menambah ilmu semua sekali.
Tapi satulah saya rasakan kalau bolehlah kesedaran untuk berbagi, bukan setakat ilmu, tetapi infak itu dah agak kurang di kalangan kita. Kadang saya sendirilah macam jurnal-jurnal yang diusulkan oleh Abang Zali, kalau apa sajalah cakap kan, itunya kalau setiap ahli tu boleh membeli jurnal tu, alangkah bagusnya. Kadang-kadang sulit sekali nak jual jurnal yang sudah yang diusahakan. Ini sebagai contoh lah ya. Jadi harus kesedaran berbagi, itu yang saya ingatkan. Bukan setakat ilmu, tapi dari segi yang lain, dari segi infak itu saya ingatkan. Ya. Bagaimana Ustaz Datuk? Alhamdulillah, maknanya itu satu perkara yang patut diperhati dengan lebih berkesan lah. Sebab apa? Bila kita bincang, baru kita tahu apa yang kurang ya, apa yang di mana kita patut baiki. Jadi kalau masing-masing sendiri je kurang lah. Tapi maknanya kalau dia banyak membaca, mungkin dia boleh juga dapat daripada hasil pembacaan. Tapi kalau dibincangkan pula, orang lain dia baca berapa buku, yang dia baca berapa. Jadi sambil-sambil sama-sama berbincang itu dapat bermanfaat antara satu dengan lain dan bertambah ilmu. Ya. Okey, kalau tidak ada sebarang persoalan, okey, saya rasa kita telah sampai ke penghujungnya. Okey, saya dengan ini merumuskan bahawa perbincangan yang telah dinyatakan oleh Ustaz Datuk Mokhtar Syafiee ini cukup menyentuh hati kita. Bagaimana pentingnya kehidupan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya bukan saja menjadi satu idola dalam kehidupan kita sebagai ahli gerakan Islam, malahan apa yang telah dipamerkan oleh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa inilah kehidupan Islam yang syumul, yang sentiasa melihat cara yang paling baik model Rasulullah sebagai seorang pemimpin, Rasulullah sebagai seorang pentadbir, Rasulullah juga sebagai seorang yang menguruskan ekonomi. Dalam kehidupan Rasulullah itu dipamerkan dengan contoh-contoh terbaik yang juga diteladani oleh para sahabat, sehingga berjaya melahirkan, kalau kita lihat dalam sirah Nabi, sehingga boleh melahirkan tokoh-tokoh yang hebat dalam dunia Islam. Sehingga hari ini kita dapat lihat, walaupun contoh-contoh itu ada, namun ia memerlukan kepada kehidupan yang lebih istiqamah dalam aspek mencontohi kehidupan Rasulullah SAW, sebagaimana yang disentuh juga oleh Dr. Razali Basri, kehidupan para sahabat juga mempamerkan bagaimana juzuk-juzuk dalam kehidupan sebagai seorang Muslim itu perlu bersifat syumul, saling lengkap melengkapi, dan harapan kita boleh mempamerkan contoh yang terbaik bukan saja dalam konteks akidah yang kita yakini, malahan dalam konteks syariah dan akhlak. Sebagai penutup kepada bicara kita pada malam ini, saya menjemput Dr. Razak untuk mungkin merumuskan dan mungkin boleh menyimpul dan boleh mungkin memberi kata-kata aluan penutup bagi program Usrah pada kali ini yang dianjurkan oleh Nadwah Ilmuwan, Kluster Tarbiyah dan Persuratan Islam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak Nadwah Ilmuwan tidak ada yang lain, sekadar ingin mengucapkan banyak terima kasih pada bahagia Datuk Mokhtar dan Dr. Razali yang turut menyumbang idea-idea. Kita memang memerlukan bicara yang sebegini, terutama perkara-perkara yang menjadi asas berfikir dalam konteks gerakan Islam.
kita sedia tahu tentang misi islah dan tajdid oleh Nabi Muhammad SAW, dan daripada situ kita harus terus menggali perancangan, pemikiran, gerak kerja, strategi, firasat-firasat yang amat kaya sekali lah. Jadi oleh kerana itulah sirah Nabi sepanjang 23 tahun apa? 20 berapa? 10 campur 63 tahun. 63 tahun kehidupan baginda dan kerasulan sepanjang 23 tahun itu sebenarnya amat kaya, dan ia memerlukan kepada pengkajian-pengkajian yang berterusan oleh kita semua. Kita sedia tahu, sebab itu baru-baru ini kita lihat ada tulisan yang dipopularkan oleh Datuk Seri Anwar tentang Nabi Muhammad oleh Martin Lings. Itu antara juga yang saya fikir boleh membantu kita mendalami falsafah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ada seorang penulis dari Sudan, apa nama Dr. Ghazali? Damakan apa? Dr. Zakaria Bashir itu. Bashir. Jadi Sudan ya. Apa yang dia tulis, Fosis tu, yang juga antara yang sering dirujuk sebagai satu sumber yang boleh memandu kita, bukan mendalami sirah Nabi ini sebagai sebuah movement, sebuah gerakan pembinaan tamadun, dan bukan sekadar dalam konteks sunnah-sunnah yang bersifat pribadi semata-mata. Jadi kita memerlukan lagi bimbingan ini, dan saya harap bimbingan asas untuk para da'i ini kita harus lebih kerap lagi, dan di celah-celah wacana politik dan isu-isu semasa yang sentiasa bertumbuh dan berkembang ini, dan saya harap Datuk Mokhtar dan yang lain-lain kita boleh susun secara khusus. Boleh Datuk? Kalau Datuk ada kesediaan, kita boleh sediakan 10 siri bimbingan para da'i masa kini, dan kita boleh buat siri kuliah 2 minggu sekali, gitu, sepanjang 10 siri. Itu antara cadangan saya lah. Nanti Datuk Mokhtar boleh pilih tajuk-tajuk yang ingin dikongsikan oleh para da'i kita di seluruh negara. Apa-apa yang nanti kita boleh bincang lagi lah. Hari ini baru saya terfikir tadi sedikit sebanyak. Dan Dr. Ghazali, saya nak show inilah bimbingan yang menjadi kepakaran Dr. Ghazali lah, hubungan antara agama dan lain-lain itu. 2 minggu sekali kita boleh di waktu malam. Dan sekarang ini walaupun kita nampak malam ini agak sedikit dari segi kehadiran dalam sistem ni, tetapi dalam kebanyakan sejak pengalaman kita beracara akan ada ribuan lah nanti akan follow dan menonton semula. Dan ini kaedah-kaedah baru yang perlu kita terus laksanakan bagi mengisi dunia digital hari ini, supaya banyak bahan-bahan yang berkaitan dengan agama, pemikiran, gerakan Islam disebarluaskan dalam dunia atau sistem dunia digital kita ini. Kalau kita tidak wujudkan, dunia digital ini akan terus diisi, tetapi sudah tentu pengisian-pengisian yang tidak sebagaimana yang kita inginkan. Jadi ini antara inisiatif-inisiatif yang perlu kita terus lakukan, dan saya harap rakan-rakan ramai di sini dapat share, dapat kongsikan video kita ini kepada rangkaian negeri masing-masing. Di Terengganu, di Kelantan, Syekh Wak Azman ada, di Perak, Syekh Anwar Yusof, di Johor, Saudara Ghazali. Saya ingat kita share kan, kerana kita sedia tahu kesibukan rakan-rakan untuk berada pada waktu ini, dan mereka boleh terus mendapat manfaat dari perbincangan yang baik pada malam ini. Dengan kata-kata itu saya serah kembali. Terima kasih sekali lagi. Jazakallahu khairan katsira. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Razak. Okey, untuk pengetahuan semua, insya-Allah kita akan teruskan siri usrah ini pada bulan Ramadan. Insya-Allah kita akan lakukan pada hari Sabtu lah dalam perancangan kita yang lepas, supaya kita tidak tinggal momentum momentum pentarbihan ini yang kita telah mulakan agak baik sejak daripada tahun lepas. Dan insya-Allah kalau hari Sabtu kita akan adakan sebelah pagi lah. Berbanding dengan kita lakukan malam Rabu pada waktu bukan Ramadan. Jadi dengan berakhirnya khulasah daripada Dr. Razak sebentar tadi, maka berakhirlah bicara usrah siri yang ke-27 pada kali ini. Dan insya-Allah majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Mukhtar Syafiee kerana kesediaan yang berbahagia Datuk untuk bersama-sama kita pada malam ini, memberi pencerahan, memberi sedikit inspirasi kepada kita. Ada kalanya dalam konteks tarbiyah kita memerlukan suntikan-suntikan yang boleh membina motivasi kepada kita sebagai seorang dai. Dan semoga siri usrah yang ringkas ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan juga mencambah pengetahuan kita, khususnya berkaitan dengan tarbiyah, bagaimana membina diri, persediaan diri, bagaimana membina tarbiyah ruhiyah dalam diri kita. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.